Hai, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. So topik hari ni kan, ya Allah, sedih coach baca kan. Sedih kita yang memperjuangkan gila-gila penyusuan ibu ni, tiba-tiba, kalaulah awak boleh terima hakikat kan, gitu kan perasaan dia kan. Kalaulah awak boleh terima hakikat, apa tadi dia punya statusnya? Coach pun ingat lupa. Kalaulah awak boleh terima hakikat yang ada ibu mampu oversupply. Okay, kenapa awak tak boleh terima hakikat ya kalau ada ibu yang undersupply? Sentap sangat ayat tu kan. Terima hakikat dia begini ya. Dia bukan, it's not about terima hakikat ataupun tidak. It's not about kita bersyukur ataupun tidak. Okay, itu biarlah Allah yang menilainya kan. Okay, dia bukan tentang kita terima ataupun tidak hakikat itu. Semestinya kita kena terima apa saja yang berlaku dalam hidup kita. So first your comment. First bersyukur dengan apa yang kita ada. Okay, komen tu dulu. Okay, so coach tak nafikan, memang yes, kami akui, kami terima hakikat. Memang ada ibu yang mampu oversupply dan ada ibu yang undersupply. Okay, jadi coach niatkan bangunkan SEM ni adalah untuk memberi kesedaran, untuk mengubah persepsi sebenarnya, untuk mengubah persepsi ibu-ibu yang rasa selama ni dia adalah dalam kategori undersupply, sebenarnya mampu untuk berubah kepada kategori oversupply. Dia susu badan ni dia ibarat macam rezeki kemiskinan kekayaan juga. You boleh decide you nak terus stay hidup biasa-biasa atau you boleh decide untuk hidup lebih luar biasa. You boleh decide untuk stay hidup dalam kemiskinan atau you boleh decide untuk push diri you untuk berada dalam kategori golongan yang kaya raya. Okay? Allah, dengar betul-betul Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Okay, Tuhan ikut sangkaan hamba-Nya. So you kena faham ilmu mengenal diri ni lah. Okay, coach tengah guide you all sekarang ni cara untuk kita connect dengan diri kita supaya kita sentiasa berada dalam kategori yang kita impikan. Okay, so kalau diberi dua pilihan, okay, kalau you all diberi dua pilihan, adakah you nak berada dalam kategori undersupply ataupun oversupply? Okay, so you all comment, you all pilih lah. Okay, hari ini, hari Jumaat, dengar betul-betul hari Jumaat yang penuh barakah. Allah mendengar apa saja yang kita tulis, apa saja yang kita cakap, apa saja yang kita sebut, apa saja yang kita fikirkan. Bukan saja hari ini, tapi hari-hari yang sebelumnya dan hari mendatang akan mempengaruhi hidup kita bermula saat ini. Okay, that's why you pilih. You decide hari ni jika diberi peluang. Okay, jika diberi peluang, adakah you nak berada dalam kategori yang undersupply atau oversupply? Ini kita tak cerita cukup-cukup makan tak cerita cukup-cukup makan. You nak yang dalam undersupply atau oversupply? Okay, so you all comment. Apa yang you type tu, Allah tengok tau. Tuhan tengok tau. So, jaga lintasan hati. Lintasan hati yang kita tak sebut pun, even kita tak sebut pun, dia akan jadi. So, you all kena faham, manusia ni ada 4 elemen. Dia ada jasad tubuh kita, dia ada akal, cara kita berfikir, dia ada hati, apa yang kita rasa, dan roh. Lintasan hati-hati tu semua tentang jiwa. So, ramai sangat manusia kat luar sana, orang-orang kat luar sana tak faham tentang jiwa, tentang roh yang Allah tiupkan dalam jasad manusia ni. Kalau you faham tentang ilmu roh tu, best gila. Okay, kuasanya bukan terletak pada roh tu, semuanya atas kuasa Allah, atas kuasa Tuhan. Okay, tapi kalau kita pandai connectkan diri kita dengan jiwa kita, so Allah akan ikut sangkaan itu. Sebab dalam ayat Quran sendiri menyebutkan Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan dia yang ubah apa ada dalam dirinya. So dalam diri tu apa? Dalam diri tu apa? Roh kita sebenarnya. Roh kita, jiwa kita. Kalau jiwa kita sentiasa percaya, I deserve, aku layak dapat susu yang meriah. So Allah akan mula aturkan you layak untuk dapat susu yang meriah itu. Okay? Tapi jika hari-hari you tengok susu you sikit, tak apalah, bukan rezeki saya kot, bukan saya lah, tak apalah, saya reda. Okey, persoalannya, andai ditakdirkan tiada langsung susu formula dekat atas muka bumi ni, andai ditakdirkan tak ada langsung susu formula ke atas muka bumi ni, adakah you akan buat decision yang sama untuk reda, terima dan give up dengan susu ibu? Ataupun you terima, ya saya terima susu saya tengah drop sekarang, tapi saya takkan give up. Saya akan usaha juga no matter what, sebab saya nak selamatkan anak saya. Jangan bersama nyawa kan, nak selamatkan anak kita ni kan. So saya akan cari jalan no matter what, hari-hari bangun. Ya Allah, tunjukkan jalan. Sebab bukan manusia yang tunjuk jalan, Tuhan yang tunjuk jalan. Jadi minta kat siapa?
Minta dekat Sam ke minta kat Tuhan dulu? Jawab dulu. Persoalannya, jawapannya, okay, first step, kalau you nak betul usaha yang you buat tu ke arah usaha yang betul, jalan yang betul, first cara you minta tu. Okay, so cara coach, kalau coach lost apa-apa, tak tahu nak buat apa-apa kan, coach akan doa minta kat Allah dululah. Sebab dia yang atur dunia ni kan, dia yang uruskan semuanya kan. Kita ni cuma macam, kau selalu bayangkan coach ni macam bangun, okey, apa yang nak buat hari ni tak tahu, apa masa depan yang akan berlaku aku tak tahu, ya Allah aku serahkan kau, boleh aku serahkan kau aturkan perjalanan, aku expect sekian kau aturkanlah. Macam tu. So setiap hari coach bangun, kenapa coach perasan hidup coach ni sentiasa alhamdulillah dalam pimpinan dia? Sebab itulah cara coach lalui kehidupan. Cara coach bangun tidur ni, coach tak tahu apa akan berlaku dekat masa depan. Coach akan just minta aspek sekian akan berlaku. Macam mana caranya coach tak tahu, kau aturkanlah. Coach minta Tuhan yang aturkan. Jadi coach jalan tahu naik next fasa. Next dia makin growing. Okay, jadi dah jauh ke mana kita? Jadi persoalan balik pada isu itu, dia bukan tentang kita terima kenyataan ataupun tidak. Yes, kita memang kena terima keadaan kita sekarang. Tapi persoalannya, adakah kita masih nak stay dekat level yang sama? Adakah kita masih nak stay, kita nak terima saja dan pasrah dekat keadaan yang sekarang ada supply itu, ataupun kita terima dan aku yakin aku layak untuk dapat sesuatu yang lebih meriah. Macam mana caranya ya Allah? Tunjukkanlah ya Allah. Kita sambung lagi. Saya terima dan saya nak tahu cara macam mana saya boleh dapat lebih tu. Gitu. Cuba you start ubah cara you berfikir. Jangan start dengan cabaran. Okay, cabaran ni kita consider masalah, apa-apa yang buatkan you rasa tak boleh nak move forward kan. Okay, so jangan start dengan cabaran. Jangan selalu fikirkan hari-hari masalah yang berlaku. Just always fikirkan bangun tidur tu macam mana nak buat, gitu. Okay, nampak ke? Nampak sangat sekarang. Okay, jadi kenapa Sam sangat-sangat yakin dan percaya yang ibu-ibu yang tak ada masalah kesihatan kat luar sana memang layak dapat menyusukan anak sampai 2 tahun tu, walaupun busy macam mana pun. Sebab memang coach membangunkan satu modul penyusuan. Kita sekarang tengah membangunkan satu modul penyusuan yang you bagi alasan, kita bagi jawapan. You bagi alasan, dengar you all bagi alasan, kami bagi jawapan. So nak start kat mana? Cuba jawab. Nak start kat mana? Cuba jawab. Saya dah tak boleh lah nak commit pump 2 ke 3 jam sekali. No worries. Tahukah anda, ada seorang leader ni share dengan coach, dia guide seorang mamis ni, dia mampu yakinkan mamis ni. Sebab tu sangat penting ya, bila kita nak belajar satu-satu ilmu yang kita sendiri kurang jelas, kita sendiri kurang faham, perlunya someone untuk guide. Okay, kalau you dapat satu ilmu yang you sendiri boleh belajar sendiri, up to you. Okay, buatlah. Kan? Tapi ada setengah ilmu ni memang perlu someone guide, baru kita rasa lebih yakin, baru kita rasa lebih jelas. That's why kenapa coach bangunkan team, bangunkan leader-leader, bangunkan orang-orang yang dah dapat manfaat SAM untuk sama-sama guide mamis yang baru nak belajar tentang SAM tu. Bukan kami mewujudkan apa-apa platform berkaitan MLM ke apa kan, saya dituduh MLM lagi. So kau sabar lagi kat situ kan. Sebab kita faham ada setengah ibu ni dia memang memerlukan seseorang ada kat sebelah dia untuk fahamkan dia, untuk nampakkan macam mana dia nak mula macam tu. Tak dapat komit 2 ke 3 jam. Ini jalan alternatifnya. Kita boleh jarakkan sehingga 7 jam. Telah terbukti di dalam SAM, ibu yang susunya hanyalah 2 ml sahaja setelah di-guide telah meningkat kepada 100 ml tanpa perlu bangun tengah malam lagi, boleh dapat rehat yang cukup. Dia hanya last pump pada pukul 10 malam dan bangun pagi seperti biasa seawal 5 pagi. So dia ada rehat yang cukup 7 jam untuk tidur. Best ke best sangat. Sekarang coach tengah bangunkan tanpa memerlukan orang lain guide pun. SAM Academy akan bangunkan satu sistem automate yang you klik sahaja. Selamat datang ke SAM Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Just doakan. Aku nak nangis. Benda ni semua datang daripada minda coach. Coach tak plan coach nak buat live hari ni. Ni semua Allah tengah aturkan. Berapa kat dalam ni. Coach bayangkan 99% ibu menyusu. Ibu kat Malaysia akan mampu menyusukan anak. Walaupun ada orang yang kata terimalah hakikat, ada ibu yang ada supply, coach kata tak. Tidak sayang. As long as lagi you mampu pergi kerja, balik kerja, you mampu untuk 24
kerja balik tengah malam untuk cari rezeki you yang terbaik. Sebenarnya you mampu kuat juga untuk susukan anak you. Okay, coach bangunkan tanpa perlu pam 2 ke 3 jam lagi. Dah terbukti ibu yang relaktasi anak dia langsung tak menyusu 7 jam pun dapat tidur yang cukup, mampu naikkan susu daripada 2 ml kepada 100 ml. So sebenarnya nak terus terang, Allah ni maha memberi rezeki. Susu ni memang sama je cara you nak naikkan dia, sama je macam nak naikkan rezeki duit. Daripada fasa kemiskinan, macam mana orang tu boleh jadi jutawan. Sama. Kau nampak sama konsep dia sayang. Cuma you kena tahu, nak jadi jutawan, dia kena bangunkan manusia. Nak susu melimpah ruah sampai 2 tahun, bangunkan pekerja kilang susu. You hanya kena tahu cara bangunkan pekerja kilang susu saja. Bangunkan pekerja kilang susu tanpa perlu pam 2 ke 3 jam yang jaraknya sampai boleh pergi 7 jam. You boleh dapat tidur yang cukup malam-malam tu. So adakah you rasa mustahil lagi untuk daripada yang under supply boleh jadi ke over supply itu? Okay, nanti habis live ni coach akan update story. Kita dah screenshot WhatsApp Mamis tu. Daripada 2 ml relaktasi, dengar relaktasi. Daripada 2 ml, coach tengok waktu pam dia last pukul 10 malam. Paling awal first dia bangun, even kita yang beragama Islam pun kena bangun 5 pagi atau tahajud kan? Kan you tak bangun tahajud? Astaghfirullahalazim, istighfar lagi kat bawah. Kan Allah bagi kita satu waktu yang bila kita bangun pada saat itu, mintalah. Nescaya aku perkenankan, sebab pada waktu itu kita minta terus straight kat dia, tak ada malaikat pun. Tanpa perlu perantara malaikat pun, kita luah pada waktu itu, minta dia dengar terus. So persoalannya you bangun 5 pagi tu, you bangun, faham tak? Sam ni tengah membangunkan satu sistem yang memang kita nak selarikan dengan coach banyak cari hikmah daripada ajaran Islam tu sendiri sebenarnya. Tentang dari segi sistem solat semua tu. Okay? So doa-doakanlah. Dah menangis dah ni. Sebab coach terbayangkan yang tadi yang auto tu. You all klik tu terus nampak step pum. You all start aja. Tak dapat komen kat sini. Kita terus bagi alternative way nak buat apa. Sampai you mengadu 1001 masalah. Kita sediakan 1001 jawapan tu. So adakah you all boleh rasa tak apa yang coach rasa sekarang? Adakah you all rasa yakin tak? Impian coach nak tengok 99.9% ibu di Malaysia mampu menyusukan anak mereka yang sihat walafiat lah, especially-nya. Kenapa tak 100%? Sebab ada ibu yang ada faktor kesihatan kan. Jadi pada mereka yang ada isu kesihatan ni, biasanya you all bergantung kepada ubat-ubatan. Jadi bila bergantung pada ubat-ubatan, dia boleh mengganggu sistem tubuh dalam badan kita. Faham tak? Jadi dia boleh juga menjejaskan penghasilan hormon. That's why coach highlight kat sini yang coach berani cakap, kalau you betul-betul sihat walafiat, tak ada masalah kesihatan, setakat demam biasa-biasa, batuk sesama yang biasa-biasa tu, kan? Walaupun you busy kerja, siap kerja shift apa semua, okay, IP-mam pun memang dah terbukti 7 jam you mampu dapat tidur yang cukup dan you mampu juga naikkan susu. Okay, so adakah you all rasa kalau you all betul-betul dapat satu formula, bukan susu formula satu formula sistem yang mana bila you sendiri tak dapat komit 2 ke 3 jam, you still boleh survive juga. Okay, you still dapat rehat yang cukup walaupun malam tu you tidur 7 jam macam biasa. Adakah you sebenarnya you rasa yakin? Okay, walaupun kat tempat kerja kan, you tak dapat komit 7 jam sebab kerja mungkin 7-8 jam kan, you still juga boleh naikkan susu. Adakah you yakin bila ada formula sebegini, sistem sebegini dalam penyusuan, adakah you yakin sebenarnya you mampu susukan anak sampai 2 tahun? Cuba jawab. Okay, cuba jawab. Adakah you yakin you mampu? Okay, sebab sekarang isunya adalah kenapa ramai yang susu masih lagi tak mampu nak banyak. Sebab bila once you tak dapat komit pam yang kerap itu, you tak tahu jalan alternatif. That's why coach bangunkan Sam itu untuk wujudkan jalan alternatif itu. Jalan alternatif yang gapnya, dengar betul-betul gapnya pergi sampai 7 jam. Mamis yang relaktasi, yang susunya dari 2 ml mampu naik ke 100 ml. Okay, so jadi tak salah
Tak salah statement tu dia bagi. That's why coach rasa coach kena ulas lah ayat tu. Sebab dia tak habis. Memang kita kena terima kenyataan, kita kena terima hakikat. Yes, kami terima hakikat yang ada ibu under supply. That's why kami bangunkan Sam. Macam tu lah. Kerana kami terima hakikat lah ada ibu yang under supply itu. That's why kami bangunkan Sam. Sebab kami nak memastikan 99.9% ibu di Malaysia akan mampu menyusukan anak mereka yang sihat ibu-ibu yang sihat walafiat, yang tiada masalah kesihatan. Nampak Okey, jadi macam mana coach? Ya ke? Kan? Ya ke? Sebab kami tengah membangunkan satu formula yang dipanggil FEDS itu, yang mana dalam formula demand itu sendiri, kita dah tak bergantung sepenuhnya pada hisapan baby semata-mata. Okey, kita dah tak bergantung pada hisapan baby. Nak menyusu je kena baby direct feed, baru boleh survive. Nak menyusu je mesti anak kena kerap di F sejam sekali, baru boleh survive. Kita upgrade lagi. Okey, kita upgrade lagi mindset kita, yang mana walaupun baby kurang kerap di F pun, walaupun baby hisapannya kerap tapi main-main pun, still mampu juga untuk supply susu yang meriah. Okay, that's why you all kena take note betul-betul. Take note betul-betul yang demand bukan lagi tentang hisapan baby. Okay, first thing yang you kena upgrade mindset you, nak belajar tentang ilmu inovasi baru tahun 2020. Walaupun dah masuk tahun ke-7, tapi Allah susun cantik pada tahun 2020, kebangkitan Sam, yang mana demand bukan lagi tentang hisapan baby, bukan tentang permintaan baby lagi, bukan tentang permintaan baby lagi sayang. Sebenarnya kita boleh decide nak berapa banyak susu yang kita harapkan. Dia sama macam duit, rezeki duit you all. Dia macam rezeki duit. You nak ada simpanan berapa dalam akaun you all, sama konsep dia. Okay, kalau nak ada simpanan, dia adalah planning dia kan. Macam mana nak buat saving, apa cara macam mana kita nak tambah income supaya boleh tambah saving kita. Dia sama je macam perancangan kewangan, nak banyakkan susu ni. Okay, that's why kenapa coach sediakan modul. Sebab Sam adalah penyusuan susu meriah dengan sistem. Kita bangunkan sistem. Nak susu senang meriah, follow sistem. Okay, follow sistem. Okay, coach tengah bangunkan sistem tu. Alright, so nak ada sistem, doa-doakanlah ya. Akan datang, dah tak perlulah buku-buku bagai ni, tak perlu. Semuanya hopefully nanti kat dalam phone saja. Klik. Tahu-tahu susu makin banyak. Klik. Tahu susu makin banyak. Sebab you hanya perlu follow sistem. So sebelum coach dapat berjaya bangunkan sistem semuanya di hujung jari, that's why coach kena bangunkan secara manual dulu. Okay, jadi soalan dia yang seterusnya coach nak tanya you all. Bila you all nak belajar satu-satu ilmu yang baru lah, kita katakan satu-satu ilmu yang baru, adakah you pergi belajar tu sekadar dengar saja, atau you akan dibekalkan dengan bahan-bahan rujukan? Okay, soalan yang seterusnya, nak faham macam mana coach bangunkan Sam ni. Okay, contoh, you pergi belajar. Okay, kalau pergi sekolah for sure lah ada bahan belajar dekat. Ini kita cerita lah nak pergi mana-mana kelas belajar lah. Nak pergi mana-mana kelas belajar lah. Adakah memang mereka hanya pumpang, lepas tu buat sendiri, ataupun memang mereka ada juga sediakan bahan rujukan supaya you lebih mudah faham? Cuba jawab. Ada disediakan bahan rujukan sekali? You all sendiri prefer kita just pumpang, lepas tu habis tu macam klik macam lupa lah point tadi kan? Ataupun you all lebih suka ada sekali disediakan bahan rujukan? Kadang-kadang ibu menyusu yang datang pada kami ni tak faham. Yang Sam ni kami bangunkan modul, bukan sekadar cakap I Leo lepas tu faham. Tak sayang. Ilmu Sam ni sama macam you pergi belajar mana-mana ilmu baru. Faham tak? Sama macam you pergi belajar kat sekolah, dekat university, mana-mana program. Sama sayang. That's why kena ada bahan rujukan. Okay? So, that's why coach bangunkan Sam, kita ada sediakan sekali bahan rujukan ini. Okey, disebabkan coach sangat faham yang mana ibu-ibu menyusu tak ada banyak masa nak selak page 300 muka surat plus. So you all jawab terus terang, ikhlas ya. Adakah you banyak masa untuk selak buku setebal 300 page ke 600 page plus?
Okay, adakah you ada masa dalam pada you bekerja, dalam pada you menguruskan rumah tangga, dalam pada you nak uruskan anak-anak, adakah you ada banyak masa untuk habiskan baca buku 300 ke 600 page plus? Kan? That's why kenapa you perasan, nipis je. Kenapa konten dia nipis saja? Sebab coach sediakan ilmu advance SEM ni dalam bentuk video. Sebab video, kenapa coach video coach? Sebab video you pasang kat telinga you dengar sambil je buat kerja you, sambil makan, sambil tengokkan anak depan mata tengah main, you dengar dekat sini. Kan? Kalau you buka sini, you selak-selak, anaknya nampak kan? You tak fokus kat dia kan? Kali ni phone tu you sorok. Janganlah tunjuk phone tu depan anak. Anak ni pantang nampak gadget. Anak ala baru ni ya. Anak coach tak excited gadget. Sebab coach didik dari kecil memang tak ada gadget. Tapi kalau you all dah terbiasa didik anak dengan gadget tu, so dia kalau nampak mak on handphone aja mesti nak ikut join kan. So you all jangan tengok langsung phone tu. Okay, phone tu simpan letak bawah bantal ke, dekat dalam poket ke, kat dalam baju ke, sorok. Just pasang earphone aja. Macam dengar lagu gitu. Rupanya belajar sebenarnya. Okay, so you all boleh curi masa belajar ilmu SEM ni semasa makan tengah hari kat tempat kerja, sambil-sambil drive nak hadap jam tu kan. Dengar lagi satu topik, dengar ilmu baru jangan sekali saja. You all kena dengar berulang. Okay, and then bila you himpunkan di dalam workbook yang page-nya senipis ini, so lebih mudah untuk you all selak akan datang tanpa perlu nak tengok page beratus tu tadi. So dia main psikologi sebenarnya. Okay, kita main psikologi supaya you tak stres tengok, bestnya workbook SEM ni nipis je rupanya. Macam tu. Sebab konten yang lebih details kita dah explain dalam video. So best ke? Best sangat cara nak belajar ilmu SEM ni. So you all komen lah. Adakah you prefer dapat ilmu SEM kan? Buku dia tebalnya, gigil nak buka bila nak habis. Macam tu kan? So sebab coach sangat memahami you all ibu menyusu, sebab coach juga menyusu anak. Dan coach sangat faham macam mana kekangan masa seorang ibu menyusu. Nampak And then dari segi satu lagi yang you nak kena faham, kenapa you dah pam 2 ke 3 jam sekali, anak dah kerat di F sejam sekali, tak banyak-banyak. Satu lagi you kena faham tentang way study. You kena faham tentang peta perjalanan tadi. Okay, cuba you bayangkan, okay, you tengah nak pergi satu tempat yang you tak pernah sampai. Ni kita ibaratkan kita baru nak menyusukan anak 2 tahun. Anak-anak sebelum ni mungkin tak fully breastfeed ataupun fully breastfeed tapi struggle. Kali ni kita nak rasa BF journey yang lebih enjoy sampai 2 tahun tu kan. So you bayangkan sekarang ni you tengah drive nak pergi satu tempat yang you tak tahu kat mana tempat tu. That's why bila kita nak pergi satu tempat yang kita tak tahu, kita perlukan peta perjalanan. So you kena bayangkan Waze. Nampak Jadi Waze dalam SEM adalah BF planner. You kena trace you dah sampai mana. Lebih jelas tak cara coach bagi analogi supaya you faham kenapa coach bangunkan bahan-bahan rujukan SEM ni. Nampak ya? Okey, kenapa workbooknya nipis saja? Kenapa coach bangunkan ada BF planner ni? Sebab dia macam ibarat Waze yang you akan nampak bila you catat. Okey, catat dekat dalam buku planner ni dengan catat dekat dalam apps tak sama. Sebab bila buku ni kita senang nak selak. Kita senang nak buat comparison. Kalau dalam apps you nak kena scroll sayang, scroll pening atas bawah kan. Tapi kalau dalam planner ni you tolak kanan kiri. Oh nampak, siap boleh rapatkan lagi. Oh gitu, macam tu. Nampak So sekarang ni siapa-siapa yang masih under supply, dengar betul-betul yang dah join SEM pun sama, yang dah ada bahan rujukan SEM yang lengkap termasuk planner ni sekali, dengar betul-betul, dah sampai masanya. Dengar betul-betul. Siapa yang nak dari kategori under supply kepada over supply, dengar sebab mamis yang relaksasi daripada 2 ml kepada 100 ml, dia monitor dalam BF planner. Dia tak catat dalam phone. Dengar betul-betul. So kita kena tiru orang yang dah berjaya lalui proses tu. Alright, daripada tak ada apa-apa susu dia, anak dia langsung tak DF, dia ada intention untuk menyusukan anak balik, dia monitor betul-betul, catat sungguh-sungguh dalam BF planner apa hasil yang dia dapat setiap hari dan apa dia makan sekali. So siapa cakap makanan tak mempengaruhi penghasilan susu?
Okey, makanan, dengar betul-betul ya. Makanan adalah bahan mentah susu ibu. Okey, kalau you tak makan sehari mungkin tak nampak beza. Cuba you tak makan berhari-hari. So you akan makin perasan susu you dah makin kurang pekat, dah akan mula cair and so on. Okey, this one sangat penting catat. Minta tolong siapa yang memang ada intention untuk daripada under supply kepada over supply, tolong catat dalam BF planner start daripada hari ini ataupun esok atau selepas you dapatkan pada yang belum dapatkan. Boleh sebab dia macam waste, kita nak bagi tahu dah 500 meter dah sampai mana, lagi berapa ratus meter you akan sampai ke destinasi. Jadi bila you nampak you pump sekian-sekian, inilah hasilnya. Tak, bila you tengok seminggu tak ada progress, takkan dah you masih nak ulang proses pattern yang sama. Pasti kena ada adjustment yang you buat. That's why pentingnya catat dalam BF planner. Yang coach nampak sekarang ni kelemahan you all yang masih tak naik-naik susu sebab you masih lemah dekat sini. So dah lebih jelas apa yang you all nak kena improve. Tahun 2020 ni, sesiapa yang masih under supply nak rasa peluang untuk berada dalam kategori oversupply tu, start catat apa yang you all buat. Kalau dalam SAM kita ada guidance. That's why itu yang kita, leader-leader lah, coach tak terlibat, leader yang run project tu, leader-leader bangunkan WhatsApp group. Okay, boleh tim kenalkan diri lah kalau nak tolong mamis yang berminat nak grab planner ni. Okay, yang dah ada planner minta tolong sangat-sangat ni. Coach tengah dalam misi nak meningkatkan peratusan susu ibu di Malaysia. That's why saya bangunkan, memang kami terima hakikat yang ada mamis-mamis kategori under supply. Okay, that's why kami bangunkan SAM, jalan alternatif itu. Untuk tetap beri you peluang, you mampu susukan anak sampai 2 tahun no matter what. Okay, just kami tak mampu, kami tak yakin nak beri harapan pada yang ada masalah kesihatan yang sentiasa makan ubat. Iaitu kita just mampu cakap, you just believe in yourself. Sebab manusia ni kalau you nak tahu kuasa dia sangat power tau. So you belajar, jangan dengar cakap orang, you kena belajar trust yourself. Contoh, ini coach cerita pengalaman coach mengandung dulu. Coach mengandung ada GDM tau. So by due kalau tak bersalin kena Caesar. Jadi setiap hari coach cakap kat diri coach, aku sihat, aku mampu susukan, aku mampu lahirkan anak aku normal. Coach buang Caesar yang operation kena Caesar potong-potong tu semua coach buang jauh-jauh. Coach selalu yakin coach mampu normal. Cantik sangat Allah susun. By due je terus contraction dan tak perlu Caesar. Nampak ke? Nampak sangat. Okay, so sesiapa yang ada masalah kesihatan, okay, coach tak boleh nak cakap you tak ada harapan, tak nak cakap macam tu sebab Allah Maha memberi rezeki kun fayakun. Jika dia kata dia berkehendak maka jadilah ia. That's why untuk sesiapa yang ada masalah kesihatan, sebenarnya tak mustahil. You just doa, minta betul-betul dan you kena connect dengan diri you. Ubat ni tak mampu jejaskan body aku. Ubat ni tak mampu jejaskan susu aku. Kalau you boleh, aku kata apa? Placebo lah orang panggil kan. You boleh yakinkan diri you yang ubat tu takkan efek susu you. Dan insya-Allah memang tak efek susu you. Macam tu. Okay, kalau bersalin, so far ikut pengalaman coach, kalau secara logiknya kan, bila kita mengandung kan ada hormon estrogen yang bertentangan dengan hormon susu ibu yang dipanggil prolaktin. That's why bila pregnant memang normal kalau susu you all makin drop. Tapi ada mamis yang share bila dia kerap keep on direct feed, dia tetap ada susu sampailah bersalin. Jadi kalau misal kata you kuat, you boleh layan sambil mengandung tu nak susukan anak, you teruskan saja. Okay, kalau ikut pengalaman coach, badan coach tak boleh handle. Okay, coach rasa sakit-sakit bila baby DF. Jadi terus terang untuk part coach, bila coach pregnant, coach dah tak mengepam lagi, coach dah tak direct feed lagi. Boleh macam Alif hari tu ngam-ngam, Alif 2 tahun baru disahkan pregnant. Alhamdulillah Allah bagi coach peluang kat situ. Kalau yang sebelum-sebelum ni coach cover dengan stock frozen. Okay, dan lalas sikit dengan ibu susuan, still juga dapat fully breastfeed. Nampak Okay. So satu lagi ada isu yang mana bila kata dekat luar sana ramai kan yang menampakkan bila nak susu banyak ni mesti kena ada booster kan. Mesti kena ada something yang bantu you untuk boost susu. Okay, coach tak nafikan ada sesetengah makanan yang boleh boostkan susu you, tapi you kena fahamkan konsep tentang hormon susu ibu. Okay, kalau you makan macam-macam suplemen atau milk booster yang
intention untuk naikkan susu, tapi kalau hormon susu ibu tak banyak dalam body you, itu yang you makan tak nampak kesan apa-apa. Jelas ya? Jadi bagi coach tak salah kalau you nak ambil apa-apa suplemen atau milk booster, dengan syarat you kena faham dulu macam mana nak banyakkan hormon dalam badan kita untuk menghasilkan susu yang banyak itu. Dan barulah makanan yang you ambil tu boleh boostkan sikit. Okay, dia boleh dapatkan extra sikit. Dengan syarat satu lagi, makanan tu sesuai lah dengan body you. Ada setengah orang makan sekian-sekian boleh dapat extra. Ada orang makan makanan yang sama tak dapat extra juga. Okay, that's why dalam SAM kita tak ada highlight tentang milk booster atau suplemen untuk tingkatkan susu, tak ada. Kita lebih mengetengahkan tentang formula di dalam SAM untuk tingkatkan susu. Alright, kalau misal kata mamis ada isu dari segi tenaga, rasa macam tak larat kan, dah makan macam biasa rasa tak larat. So bila tak larat, dia boleh efek juga kepada kelancaran pengeluaran susu tau. Okay, siapa yang tak faham lagi? Yang mana kalau badan you letih, badan you rasa macam tak larat lah masa mengepam tu, rasa badan you macam sakit-sakit, atau siapa ada perasan, you akan perasan susu you macam stuck. Dia ada kat dalam. Bila marmit nanti dia boleh keluar lagi. Tapi bila pam dia macam tak nak je keluar tu. Okay, siapa perasan? Namakan dia sebagai SND lah, SAM Nutrition Drink. Jadi you ambil lepas balik kerja, nanti you akan rasa masih ada tenaga untuk pump sesi terakhir sebelum you tidur. Itu tujuan dia ya, bukan milk booster. Just ada setengah mamis yang bila teknik-teknik yang kami ketengahkan dalam SAM pun dia follow betul-betul, dan minuman ni pun serasi dengan dia, baru dia boleh dapat extra. So kesimpulannya, coach tak jamin minuman ni boostkan susu, tapi yang coach keluarkan minuman ni untuk fokus kepada badan lebih segar. Okay, dan dari segi bahan you tak perlu risau sebab dia adalah bahan semula jadi. Jadi tak ada isu lah. Dia berasaskan buah-buahan. Okay, suka sangat? Komen kat bawah. Okay, kalau yang nak SND ni boleh komen nak SND. So once you rasa badan you lebih segar, jadi you boleh commit betul-betul semua formula yang coach bangunkan dalam SAM, dan coach expect susu you lagi senang naik lah. Sebab tujuan coach keluarkan minuman ni untuk commit dengan formula SAM tau. Bukan untuk jadi minum saja anggap susu boleh meriah. Kirim salam. Boleh Okay, so kalau nak dapatkan SND ni, nak cuba rasa lebih fresh, then you boleh cuba. Dan kalau you nak repeat akan datang, boleh repeat, tak ada masalah. Okay, lebih jelas untuk SND part pula. Boleh Okay, so far you all rasa macam mana? Adakah kita perlu terima hakikat dan terus pasrah, ataupun kita terima hakikat dan kita bangkit semula untuk fight no matter what? So, you all so far rasa setuju dengan coach Ya, tak ada, memang kita kena terima hakikat itu, tapi kita sebenarnya ada potensi, ada harapan lagi untuk layak menyusukan anak sampai 2 tahun. So terus cari jalan. Yang dah join SAM tak nampak progress lagi, tanya sampai nampak progress. Ya, jangan pernah give up. Sesekali give up selagi baby belum 2 tahun. Boleh janji dengan coach? Kalau boleh janji dengan coach, komen don't give up. Okay, so nanti kita akan jumpa. You all yang nak join dalam WhatsApp group, komen nak join WhatsApp group. Okay, yang nak join WhatsApp group, komen nak join WhatsApp group. Nanti tim coach akan bantu untuk guide you all macam mana nak join WhatsApp group. Sebab bila dalam WhatsApp group lagi senang nak borak-borak kan. Kan mak-mak menyusul lagi suka buka WhatsApp kan. Jadi kita bangunkan WhatsApp group tu sementara belum ramai Nanti kalau dah beribu mamis join SAM, minta maaf lah mungkin dah tak ada WhatsApp group tu, dah tak boleh nak handle. Kita akan pakai automate system saja. Sekarang tolong upgrade mindset demand bukan lagi permintaan baby. Ada jalan lain sebenarnya untuk kita tingkatkan demand dan boleh tingkatkan susu walaupun you tak perlu pump 2 ke 3 jam lagi. Best sangat. Okay, so insyaAllah you all pun dapat juga manfaat macam yang coach dapat sekarang. Alhamdulillah. Aisyah dah masuk, sekarang bulan 7, dah masuk 8 bulan lah. Aisyah lahir 30 November last year kan. Okay, Alhamdulillah masih lagi meriah, masih lagi boleh dapat berbelas ounce sekali perak. Alhamdulillah. Okay, walaupun jadual pump coach terlari-lari, banyak jugalah malam terskip and so on.
So itu saja you all. Take care everyone. Just doakan coach dan team sentiasa kuat untuk guide you all lah. Dan coach doakan you all stay strong. Kami yang support you all untuk kuat semangat, terus kuatkan semangat menyusul anak sampai 2 tahun. Selagi coach share BF Journey coach masih riang ria, selagi tu you all kena pastikan BF Journey you all juga riang ria. Okay? Tak faham? Tanya dan terus tanya. Okay? Alright, itu saja. Take care. Happy weekend. Bye.